tidak turun dengan tujuan selain rukuk sahaja. Ada sahaja tu. Maksudnya apa? Kalau dia turun tanpa ada qasad mutlakan, ataupun dia turun dengan qasad rukuk, ataupun dia turun dengan qasad rukuk dan selain rukuk, maka memadai. Faham? Jadi ada 4 kemungkinan. Dia turun kerana tujuan selain rukuk sahaja, turun kerana tujuan rukuk sahaja, turun kerana kedua-duanya, maksudnya rukuk dan selain rukuk, dan yang keempat mutlakan. Daripada 4 surah yang tidak sah adalah apa? Yang pertama. Selain daripada itu sah. Sejajar, belakang dengan tengkuk tu sejajar. Antara perkara yang makruh dalam solat adalah al-mubalaghatu fi khafdir ra'si fi ruku'. Berlebihan dalam tundukkan kepala dalam rukuk. Makruh. Kemudian betis itu dilurus selaras dengan pangkal paha. Maksudnya lurus. Kena baca sekali dengan ibarat tu. Meluruskan dua betisnya. Dalam syarah ada tulis tak? Paha. Tak ada. Dalam Mughni. Tufa boleh? Apa dia? Wa nasbu faqai saqaihi itu kena ambil ibarat tufa. Apa tadi? Wa nasbu saqaihi wa fakhidhaihi, tambah yang tu. Kemudian ilal haqwi. Haqwi ke haqwi? Haqwi ni pangkal ni. Sini. Faham? Pinggul. Ilal haqwi. Kemudian dan jangan dia bengkok. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi ilal haqwi wa la yuthni rukbataihi. Jangan dia bengkokkan kedua lututnya. Sebab kalau dia bengkokkan lutut dia tak dapat membuat tuntutan meluruskan tulang belakang. Li fawati istiwa'i dhahri bihi, ay bi tasniyati rukbatai. Macam duduk. Dan dia memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya. Memegang. Dan merenggangkan jari-jarinya ke arah kiblat. Dan dia bertakbir pada permulaan turunnya dia. Dan dia mengangkat kedua tangannya seperti takbirul ihram. Dan dia berkata subhana rabbiyal azim. Lagi? Dan tidak menambah oleh jemaah.
Ha? Tunjuk. Rukuk. Jadi ada orang yang dia faham ibarat, hendaklah tegakkan lutut dia. Sebenarnya dalam kitab kata tegakkan lutut dan peha. Jadi kalau kita baca ibarat tegakkan lutut, jadi dia punya peha dia bengkok. Macam mana? Cuba buat yang tegakkan, pusing sini. Tak, tegakkan betis je. Betis tegakkan sahaja. Macam mana? Jadi dia jadi macam ni. Ni apa? Betis. Ni peha kan, dia jadi macam ni. Dia rukuk. Faham? Dia kata betis dengan tegak. Sedangkan betis dengan lutut tu kena selari. Faham? Kena selari. Selari macam mana? Kalau kita buat macam ni, betis macam ni, lutut macam ni, tak selari. Faham? Dia kena selari. Macam tu lah. Barulah tulang belakang boleh lurus. Dan jangan dia bengkokkan. Cuba hantar bengkokkan lutut. Bengkok lah. Buat macam orang duduk kuda-kuda tu. Dia buat macam tu. Dia kata betis lurus. Lurus betis kan. Nampak memang lurus pun. Tapi dia punya peha dia bukan macam tu cara dia. Faham? Jadi dia bila rukuk macam tu, dia ada takalluf. Dia ada takalluf. Dia nak kena adjust. Tak nak bagi. Dia tidak normal dia punya bentuk tersebut. Lagi? Dan dia membaca Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Ada wa bihamdi ke? Subhanarabbiyal azim. Lagi? Dan tidak menambah oleh imam. Lagi? Dan menambah oleh orang yang solat bersendirian. Imam tak boleh tambah. Makmum boleh tak tambah? Boleh. Kalau lepas dia dah habis, imam masih tak bangun lagi, dia baca lah. Faham? Orang yang sembahyang seorang disunatkan tambah. Sebab dia tak ada terikat dengan siapa-siapa. Imam ada terikat dengan makmum, makmum ada terikat dengan imam. Munfarid tak ada terikat dengan siapa-siapa, maka disunatkan tambah. Imam tidak disunatkan untuk dia mengulang zikir tadi lebih daripada 3 kali. Sebab zikir itu disunatkan sampai 11 kali kan. Tapi itu hanya untuk munfarid ataupun imam yang makmumnya radu. Makmumnya setuju untuk dipanjangkan solat tersebut. Baca. Yang baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sya'alaka sam'i wa basari wa muqimi. Terjemah ha. Ya Allah, kepadamu lah aku rukuk, kepadamu lah aku beriman, dan kepadamu lah aku menyerah diri. Kepadamu lah pendengaranku, penglihatanku. Khasha'a laka sam'i wa basari. Lagi. Otakku, tulangku dan urat sarafku. Maksudnya seluruh anggota aku khusyuk tunduk kepadamu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi, tulang, wa mastaqalla bihi qadami. Mastaqalla bihi qadami dalam bahasa Arab ayyu ardin tuqilluni kan. Tuqil ni maksudnya membawa, menanggung. Sebab itu qullah dia panggil qullah sebab dia adalah bekas yang diisi suatu dari. Faham? Tuqillu ni maksudnya yang tanggung. Jadi apa yang ditanggung oleh kakiku, maksudnya badan lah, seluruh badan yang mana ditanggung oleh kedua kakiku. Semua ini adalah khusyuk tunduk kepadamu. Pendengaranku, orang rukuk kan, kepala dia menghadap kiblat. Basari, mukhi, otak dia, tulang belulang dia, dan bahkan seluruh tubuh dia. Kemudian okey, dalam matan Minhaj
Tidak ada tambahan perkataan wa bihamdihi. Tak ada kan? Tak ada. Bahkan dalam kitab Al-Imam Syafi'i pun, kalau dalam pun tidak ada tambahan subhanallahi subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Bahkan dalam riwayat hadis pun, ketika meriwayatkan tentang bacaan ini pun tidak ada tambahan tersebut. Sebab itu ada sebahagian orang mengatakan sebenarnya mazhab Syafi'i yang tulen adalah ketika tasbih zikir, sama ada rukuk ataupun sujud, tidak ada tambahan wa bihamdihi. Bukan tak boleh tambah. Tambah ni zikir apa pun boleh kan. Maksudnya tidak ada tambahan dengan alasan subhana rabbiyal azim. Hadis ini riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Wa fi taslisihi, taslis yang riwayat baca 3 kali itu riwayat dalam Abi Daud. Itu ada semua dalam syarah. Inilah matan lah. Jadi kamu kena tengok dalam syarah ulama dalam Al-Majmu', Imam Nawawi ada bahaskan tentang masalah wa bihamdihi. Mungkin dalam Mughni pun ada. Cuba tengok Mughni. Muhammad Zakaria terjemahkan ke syarah. Pembahasan tentang tambahan wa bihamdihi. La ilaha illallah. وذلك يدل على أن أصل السنة يحصل بواحدة وعبارة التحقيق أقله. Ini dalam kitab Tahqiq Nawawi. أقله سبحان الله أو سبحان ربي وأدنى الكمال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة ثم للكمال درجات 5, 7, 9, 11 وهو الأكمل. Dalam Tufah ada bahasa. Dalam Tufah tak ada. Siapa ada kitab tahqiq? Ada. Ada ibarat tu yang saya baca tadi. Tengok dalam ni. Dia perbahasan ni kita bahas dari segi hadisiyah. Satu, benda tu disebut dalam mazhab. Itu satu perkara. Satu lagi, dalam riwayat wa bihamdihi ni disebut dalam riwayat mana? So kalau dalam riwayat bahasa tak ada kataan wa bihamdihi. Wa yusannu ziyadatu wa bihamdihi ay wa ahmaduhu ay uthni alaihi bima asna bihi ala nafsi. Wa yahsulu aslu sunnah biqawli zali ay binahi subhanallah. Tak ada. Dia tak datangkan sumber. Apa tu? Oh, ada. Siapa ni? Yang mana? Syekh Siddiq Umari. Tapi bukan Syekh kan? Okay. Dia dalam Muzakarah ada tulis kitab tentang masalah-masalah khilaf dalam solat. Jadi sepatutnya tahun ni lah.
Jadi untuk kita tahu semua masail khilaf dalam solat dikumpulkan sekali, Ustaz kena tulis al-ikhtilaf fi solat. Cik kita ada kat tempat saya pun ada. Jadi di situ ada juga bahasan tentang tambahan wa bihamdihi. Buka. Dalam majmu' ada. Saya baca. Kita bukan bahas min haisul madhab. Ada orang kata tak ada. Ya betul, dalam kitab pun Imam Syafi'i hanya tulis subhana rabbiyal azimi saja. Mana tadi? Tapi perbahasan ni bukan perbahasan di segi boleh tak boleh lah. Boleh, memang boleh. Faham? Dalam semayang ni kita sebut zikir yang tak warid pun boleh. Sekarang kita nak tahu adakah dia disunatkan secara khas. Faham? Nak sebut dia disunatkan tu. Boleh, memang boleh. Tak batal semayang sebut apa-apa zikir. Dan dalam mazhab Syafi'i tak kalangan siapa ni? Ini ada Bu Khubzah tadi. Dia ada satu kitab tajuk dia Risalah Ithbatus Sihhah wal Wujud li Lafzati wa Bihamdihi. Ulama tulis kitab pula tentang masalah mengisbatkan perkataan wa bihamdihi dalam rukuk sujud. Dia punya perbahasan ni nampak jadi macam sampai nak kena tulis risalah sebab dalam riwayat-riwayat yang masyhur tak ada. Riwayat kitab lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
salli ala sayyidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ati sayyidana wa maulana Muhammad. Nanti tulis catatan ni. Tadi dalam riwayat apa, Daraqutni ya. Jadi dia gini kaedah dia. Walaupun dalam kitab Imam Syafi'i ketika menjelaskan apa yang perlu dibaca dalam rukuk dan sujud, tidak sebut wa bihamdihi. Tetapi ashab Syafi'i sebut, ulama Syafi'i sebut perkara tersebut. Adakah kita kata maknanya ashab Syafi'i mukhalif dengan Imam Syafi'i? Tak. Dia masalah apa yang nak dibaca ataupun lafaz-lafaz zikir ni, dia tawakuf. Kalau Imam Syafi'i tak sebut pun, tapi dalam hadis ada, maka disunatkan. Dia tak termasuk dalam apa, tambahan ziyadah itu, dia tak termasuk dalam perkara mazhab. Dia kalau ada riwayat, maka disunatkan, walaupun dalam riwayat Imam Syafi'i tak sebut. Faham tak? Sebab zikir itu adalah perkara yang diambil daripada Rasulullah SAW. Maka ulama yang mengisbatkan tambahan wa bihamdi itu berdasarkan ada riwayat yang tambahan tersebut. Jadi mungkin juga riwayat itu tidak sampai kepada beliau dan seumpamanya, benda itu mungkin. Maka di sini dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan wa yustahab, qala ashabuna wa yustahabbu an yaqula subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Siapa yang sebut ni di kalangan ulama Syafi'i? Al-Qadhi Abu Tayyib, Qadhi Husain, Sahibu Syamil, Al-Ghazali dan lain-lain. Tapi dalam bab ni Imam Rafi'i berkata, maksudnya cara Imam Rafi'i sebut tu menggambarkan seolah-olahnya menambah wa bihamdihi nishal. Namun Imam Nawawi maknanya tak bersetujulah dengan gambaran tersebut. Kerana apa? Annahu masyhurun liha ulail a'immah. Tambahan wa bihamdi adalah masyhur, dinyatakan oleh ulama Syafi'i sebagai tadi Qadhi Abu Tayyib, Qadhi Abu Husain, Qadhi Husain, Imam Ghazali, dan Sahibu Syamil, dalam kitab Syamil dan lain-lain. Jadi tambahan wa bihamdi itu adakah ziyadah istihsan sahaja ke, ataupun memang ada sumber daripada hadis? Maka ada ataupun tak ada, riwayat mana yang sebut, itu dia termasuk dalam bahasa ilmu hadis. Dalam kitab yang saya bacakan tadi itu, apa nama kitab tadi? Kitab itu membahaskan secara khusus tentang tambahan wa bihamdihi. Kesimpulan yang dibuat oleh musannif, riwayat-riwayat yang ada tambahan tersebut statusnya adalah hasan, hadis hasan, dan ia diperakui oleh seperti Al-Imam Ibn Hajar dan Al-Imam Al-Syekh Nasiruddin Al-Albani dan lain-lain. Itu Syekh sebutlah, pengarang tu sebut begitu. Jadi memadailah yang dinyatakan Al-Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu khulasah yang dia apa? Tapi cuma pengarang ni, nama kitab tu tulis tentang tambahan wa bihamdi, Risalatu Ithbati As-Sihah wal Wujud li lafzati wa bihamdihi fi tasbihir ruku'i was sujud. Risalatu Ithbati As-Sihhati wal Wujud li lafzati wa bihamdihi fi tasbihi ar-ruku'i was sujud. Ada beberapa riwayat yang dibawa. Jadi ni dalam apa ni, boleh bawa apa,
khulasah dia kata innal haditha aqallu ahwalihi hasan ba'dama qarrartuhu wa harrartuhu min al-hujaji wal adillati as-sati'ah al-wadihah lidhil haqq wal insaf la lidhawil batil wal i'tisaf موافقا في ذلك جماعة من الحفاظ كالحافظ ابن حجر والمحدثين كمحدث الهندي عبد العظيم آبادي محدث العصر القديم محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم لا أن ما جئت به بدعا من القول خلاصة lah. Dia ada dalam apa ni Musannaf Ibn Abi Shaybah, dalam Daraqutni. Misalnya dalam Sunan Daraqutni, akhraja aidan Daraqutni fi sunanihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz imla'an qala haddatsana Abdullah bin Umar bin Aban haddatsana Hafs bin Ghiyath an Muhammad bin Abi Layla an Sya'bi an Silah an Hudzaifah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده dalam Sunan Daraqutni dan juga Musannaf Ibn Abi Shaybah. Walhasilnya ada lah. Jadi satu orang dia berhujah secara mughalatah. Dia kata Imam Syafi'i dalam tak sebut, memang betul tak sebut. Tetapi ashab sebut. Ia menunjukkan bahawasanya ashab mengikuti panduan Imam Syafi'i. Bila benda tu adalah hadis dan riwayat dia mu'tabar, zikir adalah benda yang wasiat. Boleh ditambah walaupun Imam Syafi'i tak sebut. Faham? Ma'ruf. Yang tak boleh nisbah tu kalau beliau nafikan. Kalau beliau tak sebut, kita masih lagi boleh nisbah. Apatah lagi ini adalah wajah daripada ashab. Jadi fiqh Syafi'i ini dia sabit dengan qaul Imam Syafi'i dan wajah ashab. Imam Syafi'i tak sebut, ashab sebut. Faham? Ma'ruf. Tersebut dah awal bahasan mazhab. Bila sebut mazhab Syafi'i, lah himpunan daripada aqwal dan juga wujuh. Bukan aqwal Syafi'i saja, wujuhil ashab. Lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu al-i'tidalu qa'iman mutma'innan wa la yaqsidu bihi ghayruhu. Yang keenam, i'tidal dalam keadaan berdiri dan mutma'innan, tidak bertujuan dengan turun dengan i'tidal itu selain daripada i'tidal. Jadi as-sadisu al-i'tidal qa'iman. Okey. Mutma'innan jelas. Wala yuqsadu bihi ghairuhu, jelas. Syarat ni ada dalam, bahkan syarat ni sebenarnya ada dalam semua. Dalam sujud ada, dalam rukuk ada, dalam i'tidal ada, iaitu ketika melakukannya jangan qasad semata-mata. Faham? Semata-mata tu kena ada. Falau rafa'a Kalau rafa'ah faza'an syai'in lam yakfi. Maka sekiranya seorang itu dia bangun kerana takut kepada sesuatu, maka tidak madai. Jadi bila tak madai, dia kena rukuk balik, naik balik. Tapi kalau dia bangun bukan dengan tujuan i'tidal, dengan sengaja, sembahyang dia batal. Dia tak ada batal balik. Faham? Sebab dia telah mencipta perbuatan bukan solat dalam solat dengan sengaja. Jadi yang kita kata dia patah balik, turun balik tu, kalau berlaku tak sengaja. Dia turun dalam posisi rukuk untuk gaul kaki dia, dan akan dia sedar benda tu tak boleh. Yang tu sembahyang batal terus. Faham? Itu sembahyang batal. Yang dia boleh patah balik itu kalau benda macam tadi lah. Dia memang asalnya nak turun untuk sujud tilawah. Benda tu memang dituntut, tapi bila on the way dia rasa tak nak teruskan, maka dia naik balik. Jadi di situ dia ada uzur tu, sebab turun untuk sujud tilawah memang disuruh dalam syariat. Tu kena tu kait tu kena faham.
La ilaha illallah. Sebelum kita pergi lagi jauh ni tentang masalah i'tidal. Dalam kitab Safinatun Najah didabitkan tumakninah. Tumakninah sebab apa tadi? Saya nak sebut apa? Tumakninah. I'tidal saya nak sebut tumakninah. Didabitkan tumakninah dengan apa? Macam mana? Itu lobek dia. Ay yastaqirra kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ya sukun marah biasa istighfarun. Okey. Itu dalam kitab Safinah. Tumaninah. Sukunun ba'da harakah. Bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dimaksudkan dengan yastaqirru kullu 'udwin ni, anggota yang dimaksudkan adalah anggota rukuk. Faham tak? Anggota dia, anggota yang ada kaitan. Dia sebenarnya tadi disebutlah ibarat maksud tumakninah sekira-kira yanfasilu huwiyihi an raf'ihi. Yanfasilu huwiyuhu an raf'ihi. Maknanya kena ada satu sukun, saktah tu, antara pergerakan turun dengan pergerakan naik. Kena ada berhenti kejap. Itulah hakikat tumakninah. Maksudnya kalau dia turun, terus naik kan, turun, naik. Jadi dia tak ada tumakninah dipanggil. Turun dengan rukuk, dia tak ada benda yang fasil. Maka orang ni dipanggil semayang tak ada tumakninah. Tapi yang dimaksudkan anggota yang kena tetap itu, anggota yang ada kaitan dengan huwi, dan anggota yang ada kaitan dengan rafa', iaitu tulang belakang. Jadi contohnya ada orang tanya macam ni, dia turun rukuk, lepas tu tangan dia pegang lutut, dia garu baru berhenti. Jadi dia tanya, tumakninah ni subhanallah kira lepas habis garu ke? Sebab tak berhenti lagi? Bukan. Jari ni tak ada kaitan dengan anggota turun dan naik, tak ada kaitan. So dia tidak diiktibarkan dalam subhanallah itu. Faham? Yang contoh yang lebih wadih adalah satu orang bangun daripada rukuk, i'tidal, Allah liman hamidah, di tangan digerakkan. Jadi subhanallah itu adakah bermula selepas tangan dia berhenti gerak tu, ataupun bila tulang belakang dia dah tegak, walaupun ada anggota lain yang tak ada kaitan dengan tulang belakang bergerak, maka dah bermula kiraan apa? Subhanallah. Itulah, sudah bermula kiraan subhanallah tanpa kita ambil iktibar tangan. Faham? Ini jadi keliru. Jadi dalam kitab dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin ada disebut. Ibarat dia wadih, baca kat sini Bughyah, tulis tu ibarat Bughyah. Mungkin kamu pernah tengok perkeliling ada orang tampal kat masjid, antara benda yang wajib dalam sembahyang baca subhana rabbil azim. Itu sebenarnya mazhab Hambali. Sekali kan wajib. Jadi poster tu dibuat dalam bahasa Melayu. Biasanya datang dari Indonesia lah. Biasanya poster tu dibuat oleh sahabat Salafi. Tak apalah kamu nak amal wajib, wajib lah. Sebab biasanya walaupun katanya tak ada mazhab, sebenarnya ikut Hambali. Jadi itu atas mazhab Hambali. Faham? Bukan mazhab Syafi'i. Jadi nak amal tu pulang. Tapi untuk hukum atas tidak sah sembahyang orang lain, itu mengikut etikad orang. La ilaha illallah. Sunanus salah. Bismillah.
tumakninah ni bukan sunat, wajib. Ni ada ni. Nanti tengok balik, tulis surat 28 masalah kaf. Al-muradu biqaulihim fi at-tuma'ninati bihaitsu tastaqirru a'dha'uhu infisalu harakatil huwi an harakatil qiyam bihaitsu la tattasilul harakatani. Jelas sikit ibarat dia. Falau faragha, ni kalaulah dia selesai min harakatil huwi thumma makasa, berhenti, tapi masa dia berhenti dia masih gerakkan anggota lain. Tanganlah yang contoh tadi. Yang mana pergerakan itulah pergerakan yang tak batalkan sembahyang. Itu tobek dia. Summa rafa'a ila al-i'tidal mathalan sahha ruku'uhu. Faham? Idza lam yutliqu istiqrar al-a'dha bal iz lam yutliqu istiqrar al-a'dha bal qayyadu bihaitsu yanfasil. Bukan sahaja ulama kata yastaqilu kullu 'udin, dia ada tafsir kan. Sekira-kira berpisahlah antara harakah huwi dan dari situ kita dapat faham. Fa dhahara anna al-murada bis-sukun wal istiqrar fi kalamihim al-infisal baina al-harakatayn la haqiqata as-sukun. Mana ibaratnya? Tafsiran dia. Subhanallah. Lagi. ويسن رفع يديه مع ابتداء راسه قائلا سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. Lagi. Dan disunatkan mengangkat kedua tangan seiring dengan permulaan mengangkat kepalanya sambil membaca sami Allah liman hamidah. Dia dalam minhaj ni dia campur perkara rukun dengan sunat ni sekali je. Dalam Busyra Karim dia asing sebut rukun, kemudian dia sebut lagi sekali. Sunanul qiyam, sunanul ruku', sunanul i'tidal, sunan disebut asing. Itu untuk mubtadi'in sebut macam tu lah asing. Untuk apa panggil? Muntahin. Tak adalah muntahin. Dia campur. Jadi dah tahu yang mana satu sunat, yang mana satu bukan sunat. Okey. Badu. Maka apabila dia telah berdiri tegak, maka membaca wahai Tuhan kami, Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagi kamu segala pujian. Bagimu segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang engkau inginkan selepas itu. Dan menambah oleh munfarid. Wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ahla boleh, ahlu boleh. Ahaqqu ma qala 'abdu mubtada wa kulluna laka 'abdun jumlah mu'taridah la mani'a khabar kepada ahaqqu. Perkara yang paling sepatutnya diucap oleh hamba, kami semua ni adalah hamba-Mu, la mani'a khabar. Khabar kepada ahaqqu ma qala la mu'tiya wala yanfa'u dzal jadd. Dibaca jad. Ada kata baca jid. Jid tu maksudnya usaha. Jad ni maksudnya harta kan. Wala yanfa'u dzal jaddi, kekayaan, minkal jaddu. Tidak memberi manfaat oleh orang yang punya harta daripada azabmu oleh hartanya itu. Jaddu tu fa'il kepada yanfa'. Dzal jaddi maf'ul, minka muta'alliq kepada yanfa' minka, maksudnya yanfa' min azabika. Orang yang mempunyai harta tidaklah memberi manfaat akan dia daripada azabmu oleh hartanya. Oleh hartanya. Dia sama macam tadi. Kaedah zikir ni kita boleh baca dengan lafaz selain daripada ni kalau memang ada waris. Contohnya sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamdu Rabbana, semua boleh. Sebab ada riwayat-riwayat yang datang dengan lafaz-lafaz tersebut. Faham? Jadi kena faham tu kaedah zikir. Boleh baca. Bukan boleh baca, disunatkan baca. Boleh baca dia lagi luas.
daripada disunatkan baca. Disunatkan baca maksud kita memang benda tu warid dan khas. Boleh baca atas dasar zikir adalah wasiat. Iktidal qa'iman. Dia ada satu perbahasan. Ada orang kata bila kita bangun iktidal ni disunatkan meletakkan tangan di atas dada, di bawah dada. Macam qiyam tu lah. Itu bawah. Bahkan perkara ini menjadi perdebatan antara dua ulama salafi. Syekh Nasruddin Albani dengan siapa? Syekh Ibn Bas ni. Syekh Utsaimin. Ibn Bas kan ada kitab dia. Salah seorang isbatkan, salah seorang nafikan. Tapi itu tak apalah, itu luar daripada mazhab Syafi'i. Yang kita cerita ni ada sebahagian asatizah yang mendakwa sebenarnya yang sahihnya dalam mazhab Syafi'i ketika iktidal tangan diletakkan. Ni jika mazhab Syafi'i ni. Yang tulen macam sama macam kes tadi lah. Mazhab Syafi'i yang tulen wa bihamdihi tak ada. Sebab dia tak faham konsep apa maksud mazhab Syafi'i. Jadi dia nak guna hujah, dia panggil mughalatah. Dia sebenarnya hujah tu nak kenakan orang-orang Malaysia seolahnya bodoh lah. Kata mazhab Syafi'i tapi buat wa bihamdihi. Macam tu lah. Tidaklah tambah wa bihamdihi tu orang tu jadi bodoh kan. Dangkal lah otak yang fikir macam tu. Okey. Jadi masa daripada zaman belajar lagi, dia geng-geng ni duduk Johor biasa. Geng Johor dia panggil. Johor. Johor kan negara lain. Bangsa Johor. Dia bangsa Johor, kita bukan bangsa Johor. Bangsa Johor. Kita bangsa Melayu, dia bangsa Johor. Masuk Johor nak datang situ ni bukan spot. Suatu hari nanti lah. Dia pasport Daulah Mustaqillah. Okey. Dia zaman belajar. Dia datang, dia nak debat dengan ustaz sini. Jadi dibawa sampai salinan-salinan. Ini semua ibarat mazhab Syafi'i ni secara umumnya. Dalam apa ni tu zain lah, dalam tu lah, dalam ni lah, semua. Dia sebenarnya sebelum kita tengok ibarat tu pun sepatutnya kita dah boleh fikir. Sebab ada orang dia ada satu fi'il suka berbeza dengan orang lain. Hubbut tamayyuz, faham? Tu penyakit tu. Penyakit tu kalau tak dirawat bahaya. Dia semayang, benda ni semayang. Semayang ni benda yang orang buat selalu. Dan yang semayang dalam keadaan tidak berbuat demikian, ulama Syafi'i ni kita cerita, bukan orang Melayu je. Seluruh dunia pergilah mana-mana negara yang orang mazhab Syafi'i, mana ada buat macam tu. Faham? Masa yang tidak letak. Maksudnya kalau itulah yang rajah dalam mazhab Syafi'i, tidaklah pula didapati ulama di Yaman ke, ulama di Ethiopia ke, mazhab Syafi'i, ulama di mana-mana yang mazhab Syafi'i Mekah ke, tak ada pula buat macam tu. Maksudnya adakah begitu tersembunyi seperti khazanah permata yang hilang sampai hanya disedari oleh manusia di Johor? Wah, takkanlah macam tu. Masalah semayang bukan masalah yang jangan-jangan berlaku. Semayang kan, bukan masalah yang jangan-jangan berlaku. Jadi paling kurang orang tu dia kena tohmah dia punya diri dia. Dia kena tohmah kefahaman dia. Mungkin benda tu datang dalam otak dia berdasarkan suatu ibarat yang dia baca. Dia tohmah dulu. Faham tak? Sebab dia masalah solat, masalah yang mutakarrir setiap hari dibuat. Dan memang betul pun salah. Kefahaman pada ibarat tu salah. Fahaman walaupun dia bawa 30 kitab punya ibarat, tapi salah. Dia punya salah dia sama ada, kita cek semua ibarat tu, sama ada salah dia adalah dia salah faham ibarat, ataupun salah dia adalah
dia salah dalam istinbat, ataupun salah dia memang sebahagian kitab mazhab Syafi'i sebut macam tu, tapi dhaif lah. Yang disebut tu adalah dhaif, bukan muktamad. Faham tak? Dia tinggal jadi kesalahan. Yang lebih menguatkan, Ibnu Hajar sendiri dalam Tuhfah menyebut secara sharih tentang kesalahan tu. Itu ibarat yang paling bagus sekali dalam Tuhfah. Nihayah pun ada. Tentang perkara ni. Okey. Tengok macam mana ibarat Tuhfah. Ketika bahas tentang qunut, benda tu dibahaskan ketika membahas tentang qunut. Gigi. Qunut ni disunatkan mengangkat tangan. Itu antara ibarat yang mereka salah faham lah, umdah. Ni apa ni semua kita dah. Mana ni? Ya Allah, aneh. Wa minhu yu'lamu raddu ma qila fi sunnati fil i'tidali ja'lu yadayhi tahta sadrihi. Ini ibarat sharih Ibn Tuhfah. Adalah di belakang tu, tapi ibaratnya sudah jelas. Daripada apa yang kami nyatakan tadi, dapatlah diketahui rad kepada apa yang dikatakan daripada qaul dhaif, bahawasanya sunnah dalam i'tidal ja'lu yadaihi tahta sadrihi kal qiyami. Jadi antara ibarat yang difahami secara salah tu ibarat Tuhfah, ibarat umdah untuk salib. Macam mana ibarat umdah? Aqallu apa? I'tidal, kan? Aqallul i'tidal an ya'uda ila ma kana alaihi qabla. Tu ibarat ni. Dia kata sekurang-kurang i'tidal kita kembali kepada keadaan yang kita berada di dalam keadaan tersebut sebelum rukuk. Okey, sebelum kita rukuk kita apa? Berdiri. Maka bila bangun daripada rukuk kena berdiri. Sebelum rukuk kita duduk sebab kita semain duduk. Maka bila bangun daripada rukuk kena duduk. Faham? Itu paling kurang. Kalau dia semain duduk, dia rukuk, masa i'tidal dia berdiri, boleh tak? Boleh ke tak? Boleh, sebab berdiri lagi besar daripada duduk. Lagilah boleh berdiri kan. Duduk boleh, berdiri lagi boleh. Kalau dia semayang sebelum i'tidal dia mengiring, maka dia kembali tu pun mengiring juga. Dia semayang mengiring, dia kembali pun mengiring. Macam itulah, itu yang dimaksudkan ibaratnya. Tapi dia ambil perkataan makana alaihi qabla rukuk. Ma tu dia ambil umum. Ma tu maksudnya apa juga keadaan yang dia ada ketika sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk dia qiyam kan, betul. Qiyam tangan kat mana? Sini. Maksudnya sebelum rukuk pun dia kembali dalam keadaan tangan sini. Dia ambil ma. Tapi cuba baca, ulama telah syarahkan ma tu dia ada min bayaniyah dalam syarah. Faham? Min bayaniyah kata makana ali qabla ruku' min qiyamin wa qu'udin wa tija'in. Faham? Yang dimuradkan adalah hai'ah tu, berdiri ke, tak ada kaitan dengan tak tangan, tak ada kaitan. Benda tu memang tak ada kaitan pun dengan tidak kan. Sebab dia nak terang akal. Ini sunat ke wajib? Kamu kata sunat ke wajib ni? Sunat. Sedangkan dia nak terang akal. Kalau tak letak sini, tidak batas semayang.
tak batal. Sedangkan dia nak terangkan benda yang paling kurang maksudnya wajib. Faham? Jadi itu yang bagi salah faham ibarat. Sebab itu jangan gopoh sangat baca ibarat, khususnya bila jumpa benda yang seolah-olahnya bertentangan dengan jumhur ke, tengok dulu. Faham? Mungkin benda tu mungkin je. Jumhur salah itu semua dalam haizil imkan. Semua mungkin. Cuma ba'id dengan qarib je lah. Mungkin ba'id ke mungkin qarib. Okey. Bas. Madai. So kita punya periksa ni masuk daripada hari tu saya tanya mulai daripada masuk apa? Semalam saya tanya kelas ni. Tak tanya. Hari tu lepas periksa kita mula musa apa? Bab apa? Najasah. Najasah. Jadi kita akan tanya soalan daripada sebelum sifatis solah. Maksudnya bab najasah. Sikit je baca. Berapa bulan daripada lepas periksa tu? Bulan apa periksa tu? Sabak lepas periksa. 12. 3 bulan sikit. Dia sepanjang haid dah. Haid. Antara tu lah 117 sampai 166 yang solat tawassul. Ah, 5 minit. Soalan, sebab ada soalan? Kita dengar. Macam mana boleh dengar? Sebab dia cakap kuat. Okay, mic. Maka ulama kita membahaskan tentang adakah kita disunatkan untuk menjawab tarjih. Dalam Busyra ada bahasan ni. Maka mereka berhujah dengan sabda Rasulullah, "Idza sami'tul muadzina faqulu mithla ma yaqulu." Apabila kamu mendengar muazzin azan, maka hendaklah kamu baca ataupun sebut seperti yang dia sebut, bukan seperti yang kamu dengar. Maksudnya apa? Walaupun tarjih itu kita tak dengar, tapi muazzin sebut, kalau kita rasalah dia sebut, apatah lagi memang kita dengar dia sebut, sebab pakai mikrofon kan. Kalau kita tak dengar pun ulama kata dalam Busyra disunatkan juga sebut. Faham? Sebab dalam perintah dalam hadis itu faqulu mithla ma yaqulu muazzin. Dan tufah dia menjawab tarjih. Dan tufah dalam Busyra, masalah menjawab tarjih. Itulah dalil yang dibawa. Sunatkan menjawab tarjih. Lagi soalan? Huruf Fatihah tu lebih. Maksudnya melebihi 155. Dia baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Maksudnya dia baca ayat panjang lah, ataupun dia baca 2 ayat ke 3 ayat ke,
Yang mana 3 ayat tu dah cover 155 huruf macam tu kan soalan ni. Kalau zikir, kalau zikir semalam kita baca Al-Imam Haramain tidak mensyaratkan sab'atu anwa'. Tak perlu. Dia baca satu je zikir, diulang-ulang sampailah jadi 150. Maka ia sudah memadai. Faham tak? Tapi muktamadnya perlu. Bilangan 7 tu perlu. Muktamadnya kan? Bilangan 7 tu perlu. Mesti ada 7 anwa'. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa quwwata billahi al-azim. Dan apa disebut lepas tu? InsyaAllah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi yang ni pun 7 ni pun tak cukup 150 kan, 55. Maka dia ulang Subhanallah, alhamdulillah ni sampai masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, sampailah bilangan dia jadi 156 ke 155. Tazkirah yang berbeza. Maksudnya sekurang-kurangnya 155 lah. Jadi nampaknya 7 tu penting. Sebagai mewakili Al-Quran, surah Fatihah ini ada As-Sab'ul Mathani. Dia ada 7 ayat. Di 7 ayat tu kena ada. 7 ayat ya. So kalau dalam zikir dia kena ada. Dia ayat yang dimaksudkan tu contohnya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun an yaktuba. Tu kena check balik. Sebab walaupun daripada susunan mushaf dia istilahkan sebagai apa? Satu ayat. Tapi satu ayat tu maksudnya satu jumlah daripada ayat Al-Quran. Faham tak? Dia ada satu beza antara ayat yang dalam penomboran tu. Faham? Penomboran wakaf Quran. Penomboran dalam wakaf Quran tu selalu kita itlakkan itulah yang dimaksudkan dengan ayat. Contohnya dalam khutbah kena baca ayat Quran. Jadi kalau dibaca ya allazina amanu idza tadayantum, dia kena baca sampai habis barulah dia ditunaikan, dikira apa? Menunaikan membaca ayat Quran. Tak. Jadi satu jumlah daripada ayat Al-Quran, kalau dalam khutbah dia letak syarat mesti memberi faedah makna. Tapi dalam Fatihah tadi badal dia tidak disyaratkan apa? Ma'nan manzuman kan? Maka sudah memadai. Jadi sebenarnya dalam ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum dia ada lebih daripada 7 ayat. Faham tak? Jadi dia jadi keliru sebab kita keliru antara apa? Ayat yang dalam penomboran dengan ayat yang maksudnya satu jumlah yang ada dalam Al-Quran. Faham? Mencari ibarat ni. Ha? Ibarat? Beri mana? Mughni. قال يعني في المجموع وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه يسن له الإجابة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقولوا. Itulah فلم jawapannya. يقل مثل ما تسمعون. Bikulli ma yasma'. Kemudian itu jawapannya. Lagi? Tufah. Mengenai akmal rukuk, dia seperti L terbalik ataupun nombor 7. Seperti apa? Seperti L terbalik, apabila darjah tepat ataupun boleh jadi macam nombor 7. Tak faham. Seorang dia mesti apabila darjah ataupun dia akan jadi nombor 7. Tunjuk lah. Nombor 7
Nombor 7 macam mana? Lepas tu L terbalik macam mana? Hantar bengkokkan lutut tu. Ni mazhab bengkok lutut ni. Lutut tu bengkok kan. Lutut tu selari. Faham? Bila kita rukuk dalam keadaan lutut tu dah macam orang nak belajar silat, duk kuda-kuda. Faham? Maka dia akan ada unsur takalluf dalam rukuk. Dia jadi tak santai dalam rukuk. Faham? Dia macam orang duk kuda-kuda. Sakit, dia nak jaga lutut dia. Kalau imam tu lama dalam rukuk dia, gegar lutut dia. Sebab duduk macam duk kuda-kuda. Dia betis tu diselarikan, faham? Dengan pangkal paha. Dia daripada betis sampai hakun pinggul. Ni yang ni tepi ni. Orang panggil. Betul lah. Pangkal paha. Dia lurus. Dia bukan macam ni. Dia sebut dah tadi. Kalau tak, kita terpaksa bengkokkan lutut tu. Tu yang sujud bergegar. Faham? Menggeletar sujud. Sebab apa? Dia terpaksa bertekan dengan betis je. Bukan bertekan dengan kepala. Dia terpaksa sokong badan dia menggunakan kepala lutut. Bukan dia sokong badan dia pakai paha. Betul tak? Jadi lurus macam biasa je. Lurus macam biasa. Rukuk. Kaki lurus. Itu bengkok lutut tu. Bukan bengkok lutut tu. Tolak lagi lutut ke belakang. Macam tu lah. Lurus lutut. Bukan lutut tu dibengkok. Lurus. Luruskan lutut. Dah lurus habis tu. Kan tertolak anda punya tu ke depan. Lutut tolak ke belakang. Macam tu lah. Lurus. Macam lurus dari segi saya maksudkan belakang dia tolak ke belakang. Belakang. Tulang belakang. Dia rukuk ni, asal anggota rukuk adalah tulang belakang. Faham tak? Bila orang sebut rukuk, maksudnya dia tundukkan tulang belakang dia. Sebab tu yang penting tu dia pastikan dia punya tulang belakang dia tu adalah lurus. Sebab itulah anggota rukuk. Asalnya kaki ni bukan anggota rukuk. Anggota rukuk ni maksudnya menundukkan tulang belakang. Sebab itu orang sembahyang duduk, dia tundukkan apa? Tundukkan apa? Tulang belakang kaki ada apa-apa berlaku tak kat kaki tu? Tak ada. Faham? Jadi yang penting dipastikan tu dia kata hendaklah meluruskan betis dan juga fakhiz supaya tuntutan daripada rukuk lurus tulang belakang tu berlaku. Faham? Kalau dia bengkokkan maka tulang belakang pun akan jadi tak lurus. Jadi posisi dia kalau dia jadi macam ni rukuk ataupun jadi macam ni ke, maka tak betul lah dia punya rukuk dia. So, kaki dia tu diluruskan sampai dia dijadikan tulang belakang dia tu dalam kitab kata diletakkan papan lepeh plywood, dia akan jadi statik. Dia akan jadi apa? Tegak macam ni. Kita tak nampak papan tu sini ke, ataupun papan tu jadi macam ni. So pastikan yang belakang tu lurus, dan cara dia dengan adjust kaki dia. Faham? Jadi kaki ni bukan point utama dalam rukuk ni, belakang ni. Okey. Ada soalan lagi? Bantang apa? Ayat tadi. Macam ni pada dalam murni.
Mughni. Siapa ada Mughni kelas ni? 3 orang je. Oh, belajar Minhaj tak ada Mughni. Ha? Tak ada. Tofa lagi tak ada kan? Kitab Mughni ni ditulis selepas Syekh Khatib Syarbini telah selesai menulis syarah kepada Tanbih Ibu Isa Syirazi. Cuba tengok dalam mukadimah. Dia kata saya baru selesai tulis kitab Tanbih. Jadi saya ingin berkhidmat kepada kitab Imam Nawawi. Maka dia pilih Minhaj dan tulis. Kitab Iqna adalah kitab beliau yang terakhir sekali, Khatib Syarbini. Kena yang baca tu. Sebab tu ada banyak ibarat dia sama macam ibarat Mughni. Sama. Dia Khatib Syarbini ada menulis syarah Tanbih. Di syarah Tanbih ni adalah kitab fiqh yang muqarrar dulu. Zaman Imam Nawawi, orang nak jadi faqih ni belajar kitab Tanbih lah. Kemudian bila dah ada kitab baru ni, kitab tu secara umum je sudah ditinggalkan lah, tak dipelajari. Di Hadramaut adalah kalau dalam daurah Saifiyah tu musim panas, kitab ini dibacakan kepada peserta Tanbih. Baca syarah ringkas oleh Imam Sayuti. Jadi Syekh Khatib Syarbini ni syarah Tanbih dan tak pernah dicetak syarah Tanbih tersebut. Maksudnya tak pernah dikeluarkan dalam bentuk cetakan. Cuma Darul Minhaj akan cetak dalam masa 2 bulan ni keluar. Itu kalau keluar tu maksudnya dia pertama kali dikeluarkan dalam bentuk cetakan. Sebelum ni hanya dalam bentuk manuskrip sahaja. Macam mana ibaratnya? Jadi kita pun tak tahu macam mana syarah Tanbih yang beliau buat ni. Baca. فلا يجزئ دون عدد آياتها وإن طال. Wa in tala lagi. لرعايته فيها. Kemudian ولا دون حروفها كالآية بخلاف صوم يوم قصير من طويل لحسن رعاية الساعات. itu dalam kitab apa? Mughni. Kitab Mughni. Sure. في الأصح كما لا يجوز النقص عن آياتها وإنما أجزاء قضاء يوم قصير عن طويل لعسر رعاية المماثلة في الأيام. استشكال قطع بوجوب السمع في البدن دون عدد الحروف ما أنها المقصود بالثواب ويجاب بأن خصوص كونها سبعا وقعت المنة به كما مر بخلاف خصوص عدد حروفها فكانت عنايته بذلك أقوى. Cek lagi tu ibarat tu. Maksudnya ayat tu ayat panjang ayat panjang. Adakah maksud ayat tu adalah sebab ayat tu kalau dalam ayatul dain dia satu ayat macam contoh ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Dia dah ayat yang sempurna. Faham tak? Maksudnya sekira-kira kalau tak ada ayat selepas tu pun dah faham kan ayat tu. Okey, kemudian wal yaktub bainakum katibun bil adli. Ayat ni dah satu jumlah kan. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Belum lilil. So jadi kena tengok tu ayat tu. Sebab ada ayat yang mana dia cerita satu part, yang mana cerita tu dia musalsal bersambung antara satu dengan yang lain. Sekira-kira kalau kita potong kepala, hujung tak faham kan, ataupun hujung kepala tak faham. So kita tengok tu ta'rif yang dimasukkan dengan ayat. Okey. Lagi 2 minit. Apa lagi soalan? Yang lambat ini.
Dia rukuk, kemudian dia baca. Kemudian adakah memadai? Dia baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, macam tu. Berapa kali dia baca? 3 kali. Lepas tu anda tanya, adakah setelah dibaca 3 kali sudah cukup untuk i'tidal? Oh, tadi kena terang panjang lebar tadi. Sebab tu kena tahu bilakah bermulanya kiraan tumakninah. Bila bermula? Faham? Jadi kiraan tumakninah tu bermula daripada sukun. Dia turun, dia diam, mula daripada diam tu dah mula kiraan. Diam badan, bukan diam mulut. Diam badan. Dia turun, dia diam kan? Yastaqir. Dah mulalah kiraan subhanallah. Bukan dia disuruh baca subhanallah. Itu makruf lah. Jadi dia dah baca subhanallah azimi wa bihamdi subhanallah, itu dah banyak subhanallah. Itu dah memang terlebih-lebih dah dalam tumakninah dia. Faham? Itu tumakninah dikira selepas berhenti daripada bergerak. Lepas itu mulalah kiraan tersebut. Subhanallah.